السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Pada kuliah kita yang lepas, kita sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala menggambarkan macam mana penghambaan para malaikat, menerusi dua ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Anbiya dan juga di dalam surah Al-A'raf, berkenaan dengan malaikat yang berada di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah Ta'ala dan tidak boleh merasa letih dalam mengabdikan diri kepada Allah. Ya, ini mereka selalu bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Kerana itulah penciptaan Allah Ta'ala malaikat ni, sehingga ada di antara manusia yang memuja malaikat. Itu akidah daripada musyrikin Mekah. Dan di antara benda yang diminta daripada musyrikin Mekah ni, benda yang diminta oleh musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu supaya menjadikan Rasul yang mereka nak beriman bukan daripada kalangan manusia tapi daripada kalangan malaikat. Jadi jawapannya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Rasul di kalangan malaikat ni, macam mana kita nak tengok contoh teladan daripada Rasul tu kalau malaikat? Yang pertama sekali, malaikat ni tak nampak. Ya, dia tak nampak, termasuk dalam perkara al-ghaibiyat, benda yang tak nampak. Jadi kita nak ikut contoh macam mana benda tak nampak. Kita ambil contoh ni benda yang nampak. Manusia ni Allah Ta'ala lantik di antara ramai manusia ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga manusia. Dalam surah Al-Furqan, Rasul ni Allah Ta'ala sebut ta'kulut ta'am wa yamshuna fil aswaq, makan. Bukannya benda pelik manusia ni makan, manusia ni makan. Dan juga berjalan di pasar. Itu adalah sifat manusia. Maknanya berjalan di pasar ni bukan Rasul tu suka pergi ke pasar, tidak. Kita yang silap faham, bukan maknanya begitu. Maknanya bila sebut pasar ni, maknanya ada keperluan. Kita ni ada keperluan, sebab tu kita pergi ke pasar. Kalau tak ada keperluan, kita tak pergi ke pasar. Nak beli ikan, nak beli sayur,
tu orang panggil keperluan. Rasul-rasul ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala lantik untuk hidup atas muka dunia, memimpin manusia. Sama ada memimpin itu daripada sudut pemimpin politik ataupun pemimpin yang lain. Rasul ni dua, politik pun dia, agama pun dia. Oleh kerana agama dengan politik ni benda tak boleh pisah sampai bila-bila. Meniaga dengan politik tak boleh pisah, agama dengan politik tak boleh pisah, kehidupan dengan politik tak boleh pisah, sampai bila-bila pun tak boleh pisah. Agama dengan kehidupan, perniagaan agama dengan kehidupan, perniagaan dengan agama, semua ni tak boleh pisah. Politik dengan agama pun tak boleh pisah. Sebab tu Nabi SAW sebut kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel ni pemimpin politik dia adalah nabi-nabi di kalangan dia. Nabi-nabi di kalangan dia. Orang kita ni bila sebut politik nampak parti lah. Nampak parti. Parti itu salah satu daripada benda yang orang nak duduk dalam politik. Politik ni benda yang lebih luas daripada tu lagi. Kalau nak tahu banyak lagi, tuan-tuan boleh buka kitab nama Fiqhud Daulah. Fiqhud Daulah karangan Dr. Yusuf Qaradawi berkenaan dengan fiqh kenegaraan. Macam mana kita nak faham dalam negara. Dan imam-imam hebat-hebat dulu-dulu pun tulis kitab masalah pemerintahan mengikut Islam, politik mengikut Islam. Di antaranya Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab yang hebat yang dipelajari oleh budak-budak universiti ambil bahagian tamadun Islam, sains politik ke apa, mesti ada Al-Ahkam Sultaniyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri pun tulis kitab As-Siyasah Syar'iyyah fil Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Itu nama-nama kitab yang hebat-hebat yang menjadi rujukan. Jadi kalau orang tu tak mahu terlibat langsung dengan apa yang nak berlaku dalam negara ni, tak boleh juga. Tak boleh juga, dia kena terlibat juga. Terlibat ni bukan maknanya yang kena duduk dalam parti, kena isi borang, tidak. Cumanya Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita melalui daripada lisan Nabi SAW, orang panggil kayu ukur. Kayu ukur di dalam memilih siapa sahaja untuk memimpin. Itu kita kena faham sebagai muqaddimah yang kita nak faham pada hari ini. Baik, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Allah Ta'ala mencela orang yang menyombongkan diri dan enggan beribadah kepadanya. Bulan lepas kita sebut penghambaan pada malaikat. Sekarang ni disebut macam mana orang yang tidak menjadi hamba Allah, tidak hanya menyembah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela mereka dengan celaan yang macam mana? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhirin. Yang bermaksud, dan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala rabbukum ud'uni, dan Allah Ta'ala sebut kepada kamu dengan berkata ud'uni astajib lakum. Ud'uni ni doalah kepada aku sahaja. Apa maksud dia? Tidak boleh berdoa kepada yang lain selain daripada Allah dalam bab minta, kecuali minta di atas sebab yang patut kita minta dengan seseorang. Dia tukar jaga satu-satu benda yang diamanahkan oleh pemerintah, kita minta dengan dia. Tu minta daripada sudut zahir. Tapi nak minta yang sebenar dalam menghambakan diri pada Allah Ta'ala, nak bersama-sama dengan Allah benda yang lain pun tidak boleh. Manusia tidak boleh minta dengan roh Nabi, manusia tidak boleh minta dengan roh wali, tak boleh minta semua tu. Kita tak boleh minta dengan roh Nabi, tak boleh minta dengan roh wali.
Walaupun hebat macam mana pun Nabi itu, hebat macam mana pun wali itu, dalam bab ni Allah Ta'ala suruh direct minta dengan dia. Mudah je. Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni, minta. Dan bab doa ni juga ibadah, termasuk dalam ubudiyah, berdasar kepada hadis Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Ad-du'a huwal ibadah, doa ni merupakan ibadah. Oleh kerana setiap ibadah ini benda yang diajar oleh Nabi SAW, yang mana kita tidak boleh buat pandai-pandai kita, yang mana kita tak boleh buat ikut suka hati kita, mesti ada garis panduan daripada Nabi. Lepas tu kita ikut Nabi. Dan doa ni sebenarnya dia tak payah panjang jela-jela minta dengan Allah. Dia ringkas. Kata Ibnu Abbas, di antara doa yang diminta selalu disebut oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita boleh letak 3 rangkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma kita nak faham hasanah itu apa dia. Hasanah itu apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang kalau kita fikir hasanah tu mengikut kayu ukur dunia, kita akan nampak orang tu dia beri kesenangan, dia beri kekayaan, dia beri harta, dia beri apa, itu hasanah yang kami. Tidak. Ad-dunya hasanah maknanya duduk atas muka dunia ni berjaya jadi hamba Allah. Walaupun duit tak ada, tak makan rasuah. Walaupun duit tidak ada, tak tipu orang. Walaupun duit tidak ada, tak mencuri. Tak mencuri. Cuma orang ni dia tak panggil mencuri. Kalau peringkat hak tinggi-tinggi ni dia panggil salah guna kuasa. Nah, dia panggil salah guna kuasa. Didakwa kerana salah guna kuasa. Mencuri lah tu. Sebab apa tak mau mencuri ni? Sebab bunyi agama mencuri. Bunyi agama. Rasuah, bahawa tak bakar rasuah, gitu juga tak bakar rasuah, guna perkataan lain. Riba jadi bunga. Riba jadi bunga. Nak suruh nampak comel tu, kita panggil bunga. Bunga-bunga ni kalau comel dah, dipanggil bunga. Itu termasuk benda-benda yang ubah makna supaya tidak mahu bunyi agama. Ini kerja orang yang tak mahu pada agama ni. Tak mahu pada agama. Kalau sebut maksiat, orang lelaki orang perempuan duduk tepi pantai, duduklah kereta cermin gelap, mari pencegah maksiat. Orang apa panggil pencegah maksiat? Duduk tepi pantai 2 orang. Ada. Kampung kita pun ada benda ni. Duduk dalam gelap 2 orang. Cermin gelap kereta, duduk 2 orang dalam tu. Takkan baca kitab dalam tu. Tak pernah siapa dah. Orang lelaki, orang perempuan. Bukannya isteri dia. Kalau isteri dia tak buat lagu tu. Tapi dia panggil, tu maksiat. Mari cegah ni, pencegah maksiat. Sehingga orang faham, tu je maksiat. Orang tak nampak rasuah ni maksiat. Orang tak nampak salah guna kuasa, tak mencuri tu maksiat. Orang tak nampak tak semayang ni maksiat. Takkan maksiat besar dia tak semayang lah. Tapi orang tak nampak maksiat tu. Orang tak nampak kerana dikhaskan ni pencegah maksiat. Ni hasil daripada pemikiran penjajah dia panggil. Hasil daripada pemikiran penjajah. Penjajah yang mari jajah negara ni bukan dia buat balik rempah saja. Orang kata dia ambil rempah sini, ambil apa, bila pula Portugis tu pandai makan kari, dia pandai gulai ikan, bila pak dia tu tak makan pizza, makan cheese gitu dah. Orang kata buat balik rempah, buat balik tu, buat balik. Bukan buat balik saja, buat mari ideologi tu.
Hak tu hak penting sekali. Hak tu hak penting sekali. Ambil ideologi. Walaupun alhamdulillah negara merdeka, bersyukur, tapi syarat penjajahnya boleh, mungkin ikut aku. Tu orang panggil Dajjal ni, bukan kita nampak mata satu saja, tidak, tapi ini di antara proses-proses Dajjal sebelum keluar bos dia hak besar tu. Dajjal besar diikat dengan undang-undang, diikat dengan undang-undang macam-macam. Allahu Akbar. Tak selesanya hidup kita apabila kita diikat dengan undang-undang yang undang-undang tu tak, orang panggil, tak belaga dengan sunnah Nabi, tak sekali dengan sunnah Nabi SAW. Betul tak? Kita rasa tak selesa. Baik, doa tugas kita untuk minta. Doa apa dalam mengerjakan haji, kita boleh doa, dalam solat pun doa, semua ni doa. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kamu. Allah berjanji kalau kita berdoa kepada dia, doa itu akan dijawab oleh Allah. Rasulullah SAW sebut, rawahu Tirmidzi, hadis hasan, Rasulullah sebut bahawa ma min ahadin, tidak ada seorang pun yang berdoa, yad'u bi du'ain, berdoa dengan doa, illa atahu Allahu, kecuali Allah akan mengkabulkan apa yang dimintanya, atau memalingkan daripada keburukan ataupun semisal dengannya, selama dia tidak berdoa, selama dia tidak berdoa yang mengundang dosa, ataupun dia ni seorang pemutus silaturahim. Allahu Akbar. Ni hadis hasan. Maknanya orang yang memutuskan silaturahim ni, Allah Ta'ala tak dengar doa dia. Orang yang memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala tak dengar dia punya doa. Dan letih saja duk minta buih mulut-mulut pergi ke Mekah minta doa, suruh ustaz lagi minta doa, suruh kawan tu lagi minta doa, hari-hari duk doa dengan Allah. Kadang-kadang kita berdoa ni, kita pun tak tahu apa kita minta. Lagi penat ni, lagi penat. Apa sebenarnya kita nak minta dengan Allah ni? Sebelum daripada kita berdoa minta dengan Allah tu, kita kena tahu apa sebenarnya hak kita nak minta dengan Allah Ta'ala tu. Dan berdoa ni saya sebut tadi tak perlu berjala-jala panjang, tak perlu ringkas sebagaimana doa Nabi SAW. Nabi doa ringkas, dan Allah Ta'ala tahu maksudnya. Tapi kita kena letak, orang panggil muqaddar. Muqaddar ni maknanya kita kena buat bagi benda lain dalam ayat ni. Maknanya begini, minta dengan aku. Astajib lakum bukan makna aku pasti akan bagi. Tak pasti juga. Aku pasti akan bagi sekiranya aku nak. Makna gitu. Sekiranya aku nak. Kerana apa? Bukan tugas kita untuk paksa Allah supaya terima doa kita. Bukan. Nak paksa Allah supaya terima, makbulkan doa kita, mengikut kehendak kita, tak boleh. Kerana kita berdoa, Allah Ta'ala nak bagi, kita tak mahu bagi, dia boleh buat. Tapi dalam ayat ni dia kata, aku akan bagi doa kamu. Tapi sekiranya Allah Ta'ala nak bagi, boleh faham tak ni? Sekiranya Allah Ta'ala nak bagi. Orang panggil iradah Allah Ta'ala, nak bagi, tak apa. Tapi kalau Tuhan tak mau bagi, tak ada juga. Kita kena ingat, berdoa pada Allah tu wajib. Tetapi Allah Ta'ala nak terima ataupun tidak, hanyalah harus sahaja. Minta dengan Allah, berdoa dengan Allah tu satu benda yang wajib. Semua kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia nak bagi ataupun tidak, apa yang kita minta harus saja. Sebab dia Allah, dia nak bagi ke tak mau bagi, itu dia punya pasal. Sebab tu saya kata bahawa kita ni kena ikut Allah, bukan Allah kena ikut kita. Kita ni kena ikut Allah. Doa rekah-rekah mudah-mudah dengan Allah Ta'ala, Tuhan tahu nak buat macam mana. Tuhan tahu nak buat macam mana.
Lepas tu saya sebut tadi doa Nabi ringkas padat. Paling malah doa tak hafal doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Hak tu mesti ingat. Ni kita doa-doa ni banyak tak ingat. Satu doa je ingat, dua doa. Doa nak tidur, doa nak mentah ke darah, hak tu ingat. Hak lain tak apa nak ingat. Semua hidup kita ni ada permintaan kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita nak sesuatu, kita minta dengan Allah Ta'ala, ingat dalam hati kita mesti ada, aku nak ya Allah, tapi aku tak paksa kamu. Tapi aku yakin, aku minta ni, kamu akan bagi. Allah Ta'ala nak tengok kita minta dengan dia tu bersungguh ataupun tidak. Kalau kata nak minta sesuatu dengan Allah, dia bersungguh apa? Bersungguhnya dia puasanya, dia bangun semaya tengah malam, dia puasa, nak buka puasa tu dia doa dengan Allah Ta'ala. Dia bangun semaya tengah malam, dia doa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas semaya pun dia doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berdoa, minta duduk dalam kereta pun minta dengan Allah Ta'ala. Sungguhnya dia nak satu perkara, Allah Ta'ala akan bagi, kerana Arhamur Rahimin. Tapi syarat tadi selama dia tidak berdoa yang mengundang pada dosa, itu berdoa dalam keadaan minta tidak selain daripada Allah, minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta kepada benda lain, roh kubur ke apa ke, ataupun dia ni soal pemutus silaturahim, Allah tak terima. Bersungguh macam mana pun minta selain daripada Allah, Tuhan tak terima. Bersungguh macam mana pun berdoa memutuskan silaturahim, Tuhan tak terima. Soalan dia orang buat syirik tu start dia tu, dia minta Tuhan bagi tu. Bagi tu sebab nak laknat, bukan bagi dengan kerah mata Allah. Bagi dengan sebab dia nak, dan Allah Ta'ala nak bagi dia masuk neraka. Bagi masuk neraka. Man kana yuridul hayatid dunya, mana-mana orang nak kehidupan dunia ni, wazinataha, dan perhiasan atas muka dunia ni, Allah Ta'ala bagi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tuhan bagi semua sekali, sikit pun tidak kurang. Tapi akhirat tidak ada bahagian dia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tak ada bahagian pada dia kecuali neraka. Tuhan nak bagi ke dia. Dari bagi tu untuk dia nampak bahawa jadi apa dia buat tu, maknanya hak dia sembah tu dipersetujui oleh Allah Ta'ala. Kalau dia sembah berhala, apa yang dia buat tu Tuhan setuju dengan dia. Kalau sembah roh Nabi, apa yang dia buat tu Tuhan setuju dengan dia. Dan itu merupakan akidah orang jahiliah zaman dulu lagi. Baik. Satu lagi, Allahu Akbar. Allah Ta'ala nak beri ataupun tidak, saya sebut tadi, ikut dia lah, nak beri ataupun tidak. Allah Ta'ala boleh makbulkan, atau Allah Ta'ala boleh berikan lebih daripada kita minta. Lebih daripada kita minta. Ataupun Allah Ta'ala gantikan benda yang lain daripada apa yang kita minta. Dia begini, orang duk nampak, kalau kita biasa bercakap lah, kita kata tak ada rezeki saya ni. Orang duk nampak rezeki tu duit rezeki, anak rezeki. Ada berapa orang dah anak? Baru 2 orang ustaz, tak ada rezeki lagi, dia kata. Anak, duit, rezeki, dia kata. Betul lah tu, dari salah sudut pandangan betul lah. Tapi rezeki yang paling hebat sekali, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan kita semua dan rahmat dia, itu rezeki besar. Kita minta dengan Allah, Allahumma ghafirli warhamni, Allahumma ghafirli, ya Allah ampun dosaku, warhamni, rahmati aku. Hidup dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala ni, benda-benda jahat tak mari hinggap di tubuh kita. Orang duduk beraduh macam-macam, kita tidak terlibat dengan perkara sia-sia. Nah, ni musim orang duduk beraduh,
Kita pun tengok apa pening. Suami bergaduh dengan isteri, masuklah Facebook. Bergaduh dengan kawan, masuklah Facebook. Bergaduh nak jadi Perdana Menteri pun bising juga. Orang politik, cara politiknya, orang menega, cara meneganya, laki bini dengan cara laki bini. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik rahmat di atas muka bumi ni, terutama di tempat kita. Sebab satu je, sebab manusia hidup tak fikir akhirat. Siapa pun hidup atas muka dunia ni, kalau dia fikir akhirat, dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, ada pendinding diri dia. Nak buat jahat pun fikir akhirat, nak buat dosa pun fikir akhirat. Tapi kalau orang tak fikir akhirat, dia boleh buat apa saja. Maruah tidak ada. Dia boleh gada maruah, gada prinsip, sebab tak ingat akhirat, tak ingat pada akhirat. Kalau jadi pemimpin pun dia tak tahu pasal rakyat. Sebab apa? Sebab tak fikir akhirat. Dia tak fikir bahawa rakyat hak dia kendung atas muka dunia ni, rakyat tu jugalah akan dakwa dia di hadapan Allah Ta'ala. Dia tak fikir. Dia fikir elang masuk, dia fikir jawatan, dia fikir apa, tak fikir akhirat. Orang yang tak fikir akhirat ni, orang yang tidak akan selamat di atas muka dunia ni, hidup harta banyak pun tak cukup. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran satu je, waman a'rad an zikri, mana-mana orang yang berpaling daripada ingatan aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kita ambil sampai situ je ayat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat panjang lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi nak cakap hal dunia dulu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Atas muka dunia ni Allah Ta'ala sempit dada dia. Masalah mari timbul-timbul. Sekali masalah tu, sekali masalah ni, sekali mari situ, sekali. Dia kata ujian. Kita takut bala, tidak ujian. Berlapis-lapis ni kadang-kadang bala. Allah Ta'ala sentuh dia supaya kamu ni jadi hamba-Ku, minta dengan Aku. Manusia jadi huru-hara, balik pada Allah, manusia jadi tenang. Nabi SAW ajar kepada para sahabat dia sentiasa istiqamah dalam amalan, satu, dan bersabar menghadapi ujian. Nabi sendiri pun ada ataupun tidak perasaan yang memberontak ni, ada manusia. Tetapi Allah turunkan wahyu, Muhammad mu jangan bimbang, Muhammad mu jangan sedih. Bermakna kita ni kalau ada perasaan memberontak, Allah Ta'ala tak turun wahyu pada kita dah, sebab kita tidak Nabi. Tapi kita ada wahyu yang sedia ada ni, Al-Quran. Boleh faham ke tak? Bila Nabi jiwa dia memberontak, dia rasa macam dia keseorangan dia, Allah Ta'ala turun wahyu pada dia. Dan wahyu itu dibaca oleh Nabi ke atas diri dia sendiri dan juga ke atas para sahabat semua. Para sahabat apa nak tulis Al-Quran ni ada depan kita ni. Kita menghadapi perasaan yang sama, rasa serabut, rasa semua sekali. Kenapa kita tak ambil Quran wahyu ni sebagai bacaan kita? Sebab Allah Ta'ala Nabi serabut hati semua sekali, stres, Allah Ta'ala buat turun Quran. Dah, kita tak ambil Quran, stres pergi minum air kedai orang bujang, kita tengok TV, tengok bola, buka radio dengan muzik. Nak hilang stres, itu ajaran syaitan, itu tidak ajaran Nabi. Ajaran Nabi nak hilang stres dalam hidup kita ni, kena buka Quran, kena baca Quran, kena tengok apa isi kandungan Quran, kena tadabbur Al-Quran. Sebab itu obat penyakit stres yang sebenarnya. Tengok kejadian alam, tengok kejadian alam. Duduk tepi sawah tu, tengok burung-burung warna putih tu, burung apa dia panggil? Bangau orang. Duk ambil ikan. Kita tengok benda tu Allah. Tidak ada yang Allah Ta'ala jadikan makhluk atas muka dunia ni kejadian yang sia-sia. Tidak ada, mesti ada sebab. Oleh kerana tu, bila kita fikir begini, kita akan ingat aku ni hamba Allah.
Ada masalah, minta dengan Allah Ta'ala dulu, sebab Allah Ta'ala nak bagi. Tapi Allah Ta'ala kata, innal ladina yastakbiruna, ini ayat, innal ladina yastakbiruna, sungguhnya orang yang sombong dalam beribadah padaku. Tengok, tadi Allah Ta'ala guna perkataan doa, yang ni Allah Ta'ala guna perkataan ibadah. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong daripada beribadah kepada aku. Lafaz ibadat dalam ayat ni adalah doa, kerana kita disuruh berdoa dalam keadaan mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang yang tidak beribadah kepada aku, sombong untuk beribadah kepada aku. Sombong di sini maksud dia pakai broker dalam doa. Boleh faham ke tak? Broker tanah, broker bangunan, broker tu. Doa ni ada orang pakai broker juga, iaitu dia tak berdoa sendiri, dia guna nabi, dia guna malaikat, dia guna orang-orang, tok lebah, tok guru, semua sekali. Broker dia panggil. Dia kira orang tengah tu dekat dengan Allah Ta'ala, dia kira gitu. Tak boleh begitu, kita kena doa sendiri. Suruh orang berdoa tu lain. Ni dia tak berdoa, dia ada satu perasaan dalam diri dia ni, aku nak minta dengan Allah Ta'ala tak padan. Sebab apa? Aku ni orang biasa, ngaji pun tak, mari masjid pun jarang-jarang, dengar lagu pun banyak daripada dengar Quran. Jadi aku nak minta dengan Allah Ta'ala ni, rasa macam tak padan aku ni, aku kena guna orang tengah. Orang tengah tu yang panggil pok-pok tok lebah semaya hajat pernah rumah tu, sebab rasa tak padan dengan semaya hajat sama seorang tu. Apa yang guna broker, apa yang guna broker lah tu. Kalau suruh orang semaya hajat dalam keadaan kita semaya hajat juga, tak apa. Tapi dalam hadis Nabi terang-terang, Nabi kata, kalau kamu ada hajat, kamu minta, kamu berdoa, kamu semua, kamu tak suruh orang lain, tak suruh orang lain. Kalau kita kata, awak tolong doakan saya, tak apa, sahabat pun suruh doa juga. Ni dia masjid tak pernah mari, apa tak pernah mari, panggil tok lebah masjid pergi rumah dia, semaya hajat, jamu makan sikit. Tok lebah ni kambing menggigil tangan. Kawan tu masuk kambing boleh tak? Menggigil, tertokak motor tak ada nak angkat, belok selekoh tu apa kerah dia. Nampak ni? Tak ada apa-apa. Hai, nak nasi kambing malam ni. Jadi kita jadi broker, buat kita jadi broker. Mana boleh begitu? Ajaran Islam bukan begitu. Dia bukan macam Buddha, dia bukan macam Kristian. Tidak. Kalau Buddha, puak-puak dia ni minta untuk Sami, minta untuk Sami. Tu Sami dia pagi-pagi berjalan, bawa dia punya bekas tu, raung kat kedai tu, letak kuih lah tu, nasi kabur lah tu, sambil letak tu, suruh berdoa. Jadi kita nak jadi gitu juga. Nak jadi gitu juga puak kita. Kita minta sendiri dengan Allah, tak ada guna ada perantaraan, tak ada guna. Oleh kerana kita tak yakin bahawa doa aku ni Tuhan terima dan doa aku ni Tuhan nak dengar, tu yang jadi sombong nak berdoa dengan Allah, suruh orang lain berdoa tu. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu lagi, kalau kita tanya agama-agama lain, tanya agama Cina, agama Buddha, yang kamu sembah ni Tuhan ke? Tak, dia kata cuma perantaraan akan minta dengan Allah. Tanya Kristian pun begitu juga, dia tak sebut Nabi Isa tu Tuhan. Jesus disebut anak Tuhan.
Bermakna kalau nak minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan ni, kena minta dengan anak dia. Dia kira kabel yang paling rapat dengan dia. Dia letak kerajaan Allah ni sama kerajaan manusia. Kerajaan manusia ni mana orang ada kabel dekat, dia boleh projek. Dia boleh projek. Mana-mana kabel, ada kabel dengan menteri ke siapa ke, cepat boleh projek. Tak ada kabel, minta maaf lah. Akhirat tak kira kabel siapa-siapa. Mu menteri ke, mu datuk ke, mu siapa ke, Tuhan kata aku peduli apa? Tak ada duk peduli Allah Ta'ala siapa pun kita di hari akhirat. Sama je. Atas muka dunia ni boleh pakai kabel lagi. Akhirat nak pakai kabel Nabi, dia panggil syafaat Nabi. Nak pakai syafaat Nabi macam mana di hari akhirat? Nabi pun kita tak ikut, sunnah Nabi pun kita tak buat. Nabi mana pelahak sangat nak bagi syafaat kita? Cuba fikir. Ajaran Nabi kita tak ikut, sunnah Nabi pun kita lawan. Orang suruh buat begini, dia buat begini. Nabi mana nak bagi syafaat kita akhirat? Nak minta tolong malaikat, malaikat tak ada kena-mengena kita. Macam saya sebut selalu, kita tak pernah belanja capati ke dia, tak pernah bayar roti canai dia, tak pernah bayar air teh tarik dia, mana dia kena kita. Dia tak kira siapa, tu malaikat. Kita nak minta tolong dengan siapa? Tak ada minta tolong siapa, amalan kita sendiri. Bolehlah syafaat Nabi kalau kita ikut Nabi, tambah dengan amalan kita sendiri. Allah Ta'ala pandanglah kita ni. Tapi suruh Nabi pun tak buat, amalan pun tak ada, duk main minta suruh orang, perantaraan kita dengan Allah Ta'ala habis semua sekali. Tuhan tidak nilai, rugi kita akhirat. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, cuma kenapa kita minta tu ditolak oleh Allah Ta'ala? Ada kita pergi sikit lagi, kenapa kita minta satu benda tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baik, Allahu Akbar. Dari Abdul Rahman bin Yazid bahawasanya Ar-Rabi' datang kepada Al-Qamah pada hari Jumaat, dan jika saya tidak ada, dia memberikan khabar kepada saya. Lalu Al-Qamah bertemu dengan saya dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibawa oleh Rabi'? Dia menjawab, berapa banyak orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan, kerana Allah tidak menerima doa kecuali mereka yang ikhlas. Saya berkata, bukankah itu telah dikatakan? Dia berkata, Abdullah mengatakan bahawa Allah tidak mendengar doa seorang yang berdoa kerana sum'ah, riak dan main-main, tetapi Allah menerima doa orang yang ikhlas daripada lubuk hatinya. Ni dalam Imam Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad. Maknanya doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, orang yang berdoa dalam keadaan ikhlas dan tidak main-main. Tidak main-main. 17 kali sehari kita baca Fatihah dalam solat kita. 5 waktu solat ni kita duk sebut pengakuan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tu duk minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tu doa tu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kamu tolong ihdina. Ihdina ni makna beri hidayah pada kami, lapu suluh kami, supaya suluhan kami tu sampai ke syurga. Al-mustaqim, lurus. Bila sebut al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan-jalan ni dia mesti ada hujung, mesti ada pangkal dia. Betul tak? Jalan ni dia tidak jadi jalan tak tahu hujung, tak tahu pangkal, tidak. Dia mesti ada hujung jatuh dia ni. Siratal mustaqim, jalan atas muka dunia ni, hujung sini ni Nabi, hujung sana syurga. Nabi pegang sini, hujung sana syurga, baru jumpa. Hanya Nabi sahaja yang bawa jalan pergi ke syurga, hak lain tak bawa pergi ke syurga. Kalau tok guru tak sama dengan Nabi, tak bawa jalan ke syurga. Kalau ustaz ke nama Habib ke syekh mana ke nama apa pun, bubuhlah al apa-apa pun,
tapi dia tak serupa dengan jalan Nabi, tak sampai ke syurga dia. Hidup kita ni tuan-tuan, pergi ke syurga dan sampai ke syurga Allah Ta'ala. Tak dapat tidak, jalan ihdinas siratal mustaqim tu kita minta daripada atas muka dunia lagi, supaya jalan tu terus ke syurga. Ni kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, betul tidak lalu jalan al-mustaqim, lalu jalan lain, tidak ikut jalan Nabi. Lepas tu minta ihdinas siratal mustaqim buat apa? Buih mulut-mulut nak minta. Anak hak kita bercakap tak sama hak kita buat. Sepatutnya kita buat, kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita carilah as-siratal mustaqim. Dan as-siratal mustaqim tu ada pada Nabi je lah. Ada pada Nabi. Sebab Nabi yang bawa ihdinas siratal mustaqim. Kita duk kata ihdinas siratal mustaqim, duk cari jalan lain, tidak melalui jalan Nabi. Maknanya kita duk minta dengan Allah dalam Fatihah kita tu, kita minta main-main. Dan minta main-main, bila Tuhan nak terima? Sebab dalam riwayat yang kita baca ni, orang yang minta main-main, Allah Ta'ala tak terima. Minta dengan ikhlas, dia kata, minta dengan ikhlas. Doa ni minta dengan ikhlas. Ikhlas makna apa ikhlas? Bahasa Melayu kata rela, hati, suka, macam-macam lah ikhlas tu. Ikhlas tu macam-macam tafsiran. Tapi nak mudah sekali ikhlas ni, ibarat satu bekas. Kalau saya ibarat satu bekas, bekas ni kalau ada tanah dalam ni, ada benda lain, ada batu, kita tak boleh guna bekas ni. Kalau ada batu macam mana pun dalam ni, tanah macam mana, kita nak minum air lah, kita kata, kita letak tu, dia tak boleh minum air sebab bekas ni penuh dengan benda lain. Dia kena buang dalam tu, dia kena air seair-air. Hati kita ni ibaratnya dalam duk campur macam-macam, ada sum'ah, ada ujub, ada takabbur, ada riak, macam-macam dalam ni. Kita kena buang habis, barulah ikhlas tu masuk, sebagaimana air masuk dalam gelas yang kosong. Nak faham? Tak mau faham sudahlah, tapi nak sebutnya gitulah. Nah, selagi mana benda tu duk bercampur dengan kerana lain tak ada. Kalau kerana lain, tidak kerana Allah, amalan yang kita buat kerana lain, tidak kerana Allah, dia pergi ke arah tu, ke arah lain. Dia pergi, kalau orang tak hargai kita, kita rasa macam orang tak hargai kita. Sebab apa? Aku ni tolong dia begini, tak buat begini kat aku, tak hargai langsung. Tak ikhlas tu, tak ikhlas. Sebab tu Syekhul Islam sebut bahawa kita nak buat amal tu senang. Nak buat amal tu senang je buat. Faham amal tu buat. Walaupun amal tu sunnah Nabi dah kita buat. Tapi nak jaga keikhlasan tu sampai kiamat kena jaga. Kalau kita derma, satu derma, kita derma hari ni, contoh kita derma hari ni 100,000 kita derma masjid, lama bertahun-tahun dah, puluh-puluh, boleh kata dalam 10 tahun lah kita letak. Kita derma ke masjid tu banyak lah, sehingga masjid tu orang kata masjid tu kalau tak ada dia, tak ada apa, dia duk bagi banyak. Kebetulan dia pula, kita kata jatah kuasa masjid tu berapa tahun dah? 10 tahun jatah kuasa. Tiba-tiba mari surat majlis agama, tak lantik dia jadi AJK. Ni bukan cerita sini ni, cerita tempat lain ni, kata tak? Tempat lain. Tu dia kata tak padan, dia kata aku duduk buat masjid tu begini, duduk cat aku tu kau kapek aku. 10 tahun dah dia buat tu. 10 tahun dah. Saya sebutnya nak jaga keikhlasan tu. Allahu Akbar, payah.
Sekali kita sebut tu, habis 10 tahun. Hak kita cak masjid, hak buat kapet, buat apa, habis licin. Dalilnya di mana? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kamu bil manni wal adha. Apa dia? Dengan ungkitan dan kata-kata yang sakit kepada orang yang kamu sedekah. Al-manni wal adha, dua perkara. Allah Ta'ala sebut kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Bagaimana orang tu derma ria'an nas, supaya Tuhan, supaya orang tengok bahawa ni hak dia di masjid. Di masjid dia. Saya sebab tu saya sampai hari ni pendapat saya tidak suka pada masjid dinamakan dengan nama orang yang membuat tu. Tak payah tak nama masjid Allah. Tak nama buat apa? Nak ada abadikan kenangan, tak ada kenangan apa, kenangan surga lebih lagi. Tuhan nak bagi buat masjid ni besar pahala, mah legal Tuhan nak bagi surga. Tak ada tu. Nak jadi kenangan juga, biar ada nama. Tak payah kenangan lah. Orang Melayu ni hidup dengan sentimental lama. Hak tu ya cerita Hindustan pun menangis tu. Cerita Hindustan pun jebok air liur menangis lah. Sebab tu sentimental tu kuat, perasaan tu kuat. Apa saya kalau kau tanya saya akan jawab gitu, saya tak setuju nama. Nama Tuhan tak setuju. Kenapa letak nama lain? Tak nama lain. Sebab apa? Orang tu wakaf, bila sebut wakaf bukan harta dia. Harta Allah. Wakaf ni hak Allah Ta'ala, bukan hak dia dah. Cuma orang yang memegang wakaf ni, kalau kita majlis agama dia pegang harta wakaf. Kalau tak pegang begitu, beliau berselerok gitu, tak boleh. Dia kena ada jawatan kuasa ni untuk menguruskan harta wakaf. Tapi bukan hak majlis, tidak, hak wakaf, cuma dia tukar urus sahaja. Kita tanah wakaf dah duk kata tanah tu saya bagi, tak ada apa satu. Letih boleh, Allah boleh beramal, kerana dia beramal tu dia buat satu amal dengan tidak ada keikhlasan. Payah kita nak hurabak ikhlas ni, kita boleh heret panjang lagi sebenarnya. Nak jaga kita punya keikhlasan. Orang mengajar contoh macam saya mari mengajar. Begitu begini mengajar. Habis sejam mengajar. Sejam mengajar. Sudah mengajar apa semua, salam balik begitu. Mari dah latih, bukan saya ni, orang lain sebut ni. Allah, masjid tak jamu makan aku kan. Kita kata tak? Sampai hati. Perut dah lapar dah turun mengajar contoh tak? Jamu makan. Habis je. Hak saya sebut selama dekat-dekat sejam ni, Tuhan tak nilai sikit habuk depan dia. Tuhan tak nilai sikit pun. Sedangkan saya berbisik seorang-seorang saya je. Kalau harus nisbah pada saya bisik seorang-seorang saya je, bukan dengan orang lain. Bukan dengan orang lain. Lepas tu kawan-kawan beritahu pada saya, dia kata, Ustaz, dia kata, dia tanya, entah orang jepuk masjid tu, bukan Perlis lah, tempat lain. Kata orang jepuk anak, dia kata entah gis itu. Kenapa saya kata? Dia kata tak padang isi minyak, dia kata. Tak padang isi minyak. Entah kena pergi kereta kancil, dia kata. Kalau pergi dengan masjid hentar ni, Allah, naik semeter gitu je. Kalau nak isi minyak. Saya tak katalah depan dia, tapi saya kata astagfirullah. Kita istighfar seorang-seorang. Istighfar seorang-seorang. Kalau kita nilai begitu, maknanya orang yang tak ada duit tak boleh dengar ilmu. Orang yang tak ada duit tak boleh dengar ilmu. Sedangkan ilmu ni Allah Ta'ala tak kira mau ada duit ke tak ada duit. Kena sampai pada orang kalau kamu ada ilmu. Kita tak ada apa ke mengaji 4-5 tahun, balik Yaman ke balik Syria ke mengaji Mesir, tak ada nilaian keikhlasan dalam mengaji tu sendiri, tak ikhlas. Kita duk letaklah pemikiran anak-anak kita ni, mengaji keluar ijazah, mengaji keluar ijazah, kerja ni dia kira ijazah boleh kerja kerajaan tu, boleh kemar-kepah hidup dia kira gitu pemikiran awal zaman hari ni. Kita kena ubah sikit pemikiran, kena ubah sikit.
Memang cari kerja juga penting juga, ijazah pun penting juga. Tapi kita mengaji, kita mengaji universiti tu, apa dia ilmu yang kita dapat universiti tu untuk kita manfaat pada masyarakat? Apa dia? Satu masjid tu saya cukup kagum, ada satu masjid tu, bukan di sini juga. Kagum macam mana dia, ada cikgu pencen 2-3 orang lah. Dia buat kelas tuition percuma di masjid. Saya tanya, macam mana boleh buat percuma ni? Dia kata cikgu 2-3-4 orang JK masjid tu berpakat, sukarela nak ajar. Allah banyak pahala sungguh Tuhan bagi ke dia. Maknanya ilmu dia tu tidak kata zaman dia mengajar sekolah sahaja diguna pakai, tapi bila dia tidak mengajar sekolah pun dia sanggup berkhidmat juga untuk mengajar, walaupun sejam, seminggu tu sejam, bukan lama pun, sejam. Dia boleh buat tuition percuma, dan dalam qaryah dia tu memang mendadak naik di sekolah. Kalau cikgu tanya, awak mai pada mana? Saya duduk taman ni, memang markah tinggi. 2, 3, 4 orang, baik di kata 1, kata 2, kata 4, kata 5, semua markah tinggi-tinggi. Saya yakin cikgu-cikgu yang mengajar tu ikhlas. Sebab volunteer dia dan ingat, keikhlasan ni mesti ada cabaran. Mesti ada cabaran. Saya tak beritahu orang lain, diri saya sendiri lah. Kita nak istiqamah, buat live setengah jam sehari, bayar. Nak buat live setengah jam sehari. Cabaran kita untuk buat live ngaji ilmu ke apa ke setengah jam seminggu ke, payah, susah. Tak tahu sibuk dengan apa. Sehingga kita minta kekuatan dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan bagi kekuatan, bawa rasa kuat sikit. Bawa rasa kuat sikit. Jadi bila saya dengar cerita pergi masjid, satu masjid yang nak panggil ustaz yang masyhur jugalah, masuk TV semua. Jadi kita tanya dia, awak bayar berapa? Dia kata ustaz tu minta deposit dulu, dia kata 1,500 deposit. Mengajar tak lagi minta deposit dulu 1,500. Jadi bila mari tu baru kena bayar. Berapa? 3,000. 3,000, ni 4,000. Mengajar apa sampai 3-4,000? Walaupun kita ada PhD ke apa ke, mengajar kuliah maghrib daripada maghrib sampai ke isyak 2-3-4,000. Apa dia yang kita nak? Minyak kereta kita tak sampai 1,000. Penceramah jemputan mari tu masjid sah dah, memang ada makan. Betul? Memang ada makan. Dia sedia. Sebab apa ceramah mari dia masuk TV pula tu, takkan nak jamu ikan kering dah. Mestilah ikan siakap ke apa ke, mesti dah makan orang bagi. Lepas tu nak tidur, orang support hotel pula, masjid pula support hotel, duduk hotel. Jadi tak malu ke nak ambil 3,000, 1,500 tu nak jawab depan Allah Ta'ala di hari akhir. Lepas tu mengajar ni bukan cari makan. Kalau kita ambil mengajar ni cari makan, tak boleh duduk kita. Tak boleh duduk atas kursi ni. Sebab apa? Tak cukup. Betul, tu prinsip yang saya, sahabat-sahabat 2-3 orang pegang sampai hari ni, tak cari makan. Sebab apa? Kalau kita cari makan kat ni, dia tak seronok nak jawab depan Allah Ta'ala. Kalau kita baca hadis ulama tu, ada fasuhiba ala wajhi finnar, mula-mula dipanggil Allah Ta'ala di hari akhirat 3 orang mati syahid, orang derma, ulama, masuk neraka dulu lebih pada kafir sembah berhala, sebab salah niat, tak ikhlas. Tak larat kalau mari pada Kelantan, mari duduk Perlis seminggu, pisah anak bini, masuk neraka. Rasa tak larat, sakit lutut lagi, dengan gauk lagi, tiba-tiba masuk neraka. Allah malu depan Allah Ta'ala. Tengok anak murid masuk surga dulu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya nak umum tuan-tuan nak panggil kita mengajar apa, tak usah tanyalah saya nak bayar berapa, nak bayar. Kalau tanya juga, kenapa tak muka?
Saya tak mari. Kalau tanya, biarlah kata masjid lain. Jangan duk tanya, ustaz biasa kau bayar berapa? Ustaz kau biasa kau bayar. Bayar mu ingat ilmu nak bayar ikut mu. Lah mu ada hati perut fikir sendiri, tahu kamu bodoh. Mengaji sampai universiti tak boleh fikir. Nampak kata? Benda tu benda yang kita kena ada lah jiwa kita. Kalau tak ada benda tu, susah hidup kita. Tok guru ni bukan anak murid je kena korban dengan dia. Dia pun kena korban untuk anak murid juga. Tahu betul. Kalau bayar, dia pergi bayar dulu. Tapi tak ada arah. Saya ni kalau makan kadang-kadang makan di kedai sini pun nak pergi bayar, ustaz ada orang bayar tu. Kata siapa dia bayar? Tak tahu siapa dia bayar. Kadang-kadang kita masuk tu, kita tengok kawan-kawan kita, kita pergi letak duit dulu. Hak lebih tu awak jamu siapa-siapa. Supaya kita nak masuk syurga juga. Mereka duk belanja kita ni, kita tak belanja orang. Puasa sedap lah orang belanja ni. Duit tak habis dah. Kalau macam kita berkawan kan. Berkawan 20 tahun dah, tapi duit tinggal di rumah sama dia. Saya tak ingat buat duit. Berkawan macam mana lah tu. 20 tahun dah berkawan, tinggal rumah sama ambil duit ni, bukan dia lah. Jadi mudah-mudahan Tuhan berkati kita. InsyaAllah minggu sekali lagi kita sebut bahawa Allah menggambarkan orang yang soleh dalam mengabdikan diri pada Allah. Tengok dia susun. Allah Ta'ala gambarkan malaikat macam mana. Allah Ta'ala gambarkan orang sombong macam mana. Sombong dalam keadaan tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menggambarkan orang soleh ni macam mana dalam beribadah pada Allah Ta'ala, dan apakah balasan yang dia dapat. InsyaAllah kita sambung pada minggu sekali lagi. Dan minggu sekali lagi tu ada orang wakaf kitab ni 40 biji tak silap saya. Saya serah pada JK Masjid. Bukan wakaf pada masjid ni, wakaf pada individu. Mana tolong ambil nama lah, siapa cepat dia dapat lah. Dan tolong ingat baik, ilmu ni kitab ni bila orang wakaf, guna dengan sebaiknya. Guna mari menadah sungguh-sungguh. Ni mari, patut taklah kereta belakang tu lah. Kita mengaji sebulan 2 kali, nak mari buka pula tu bunyi krek kereta punya panah. Kalau lagu ni baik tak payah mengaji lah, tak dapat ilmu. Dan bila dapat kitab ni, insyaAllah sekali lagi dia dah habis dah, dekat dengan 2,400 dia buat sumbangan siapa-siapa nak derma, dia tulis situ untuk pengajian kitab ustaz ni begini. Jadi kita pun ada orang nak wakaf, alhamdulillah semua tu selesai. 40 biji tak silap saya, tuan ambil tulis nama tuan-tuan dan guna manfaat betul-betul orang wakaf. Kalau tuan-tuan meninggal, pesankan anak-anak cucu suruh baca pula, biar benda tu mengalir sampai bila-bila. Kalau agak-agak tuan nak jaga amanah ni, tak payah ambil lah, mari dengar saja. Boleh faham ni? Dia tak jadi kitab ni letak di masjid, lepas tu mari nak buka pula, tak jadi. Duduk masjid tak ada orang baca, balik di rumah baca habis dulu baru jadi. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.